السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, sidang penonton, sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kuliah subuh pagi ini. InsyaAllah dalam ruangan pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu dan tajuknya masih lagi berkaitan dengan hadis 40. Kita menggunakan kitab Al-Wafi, syarah pada hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pagi ini kita akan membaca hadis yang bernombor 30 berserta dengan huraian ringkas. Tajuknya ialah batasan dan larangan Allah. Batasan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sidang hadirin dan yang dikasihi sekalian, kita mengharapkan semuanya pada pagi ini sihat sejahtera, aman bahagia. Apa khabar COVID-19 pada hari ini? Alhamdulillah, semalam kita diberikan kabar gembira kerana hari ini ataupun semalam kes sembuh paling tinggi. Kes sembuh paling tinggi iaitu 5,718 kes yang menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh ialah sebanyak 224,053 kes. Manakala kes baru masih sekarang ini berada dalam angka 2. Semalam ada 2,720 kes. Menjadikan keseluruhan kes positif ada 2,269,165 kes. Kita ucapkan takziah kepada ahli keluarga yang kehilangan ahli keluarga. Malam dilaporkan ada 8 kes kematian. Allah Ta'ala menjadikan mereka ini, menggolongkan mereka bersama dengan golongan orang yang mati syahid. Secara keseluruhannya sudah ada 983 kes. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, oleh kerana kes masih tinggi dan berada di sekeliling kita, jadi kita perlu ambil tindakan untuk mengawal kawalan diri sendirilah. Sebelum kita dicucuk dengan vaksin, kita kawal dulu diri kita sendiri, sebab vaksin itu sebagai pelindung. Kita melindungi diri kita dan melindungi kumpulan kita. Yang paling dekatnya adalah kumpulan keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Jika tiada keperluan untuk keluar rumah, maka baik duduk di rumah. Baik duduk di rumah lah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jangan lupa kita belum lagi menang dan kita ulangi lagi nasihat KKM untuk mengamalkan 3 perkara lah. 3C dan 3S. Jangan leka, dengan alfa. 3C ni ataupun 3S ni, elakkan kawasan yang sempit, yang sesak dan semban dekat, dan amalkan 3W. Amalkan wudu. W itu wash tu, wudu lah. Aware dan want. Terpatutlah SOP sebagai norma baru. Saudara-saudari muslimin muslimat sedang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, hari ini hari yang kita nak baca hari yang ke-30 kepada Abi Tha'labah Al-Khushani Yurthum bin Nashirin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada al-fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis yang ke-30 ini berkenaan dengan hudud, batasan dan larangan Allah. Hadis diriwayatkan daripada Abu Tha'labah Al-Khushani Yurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innallaha ta'ala faradal fara'idha fala tudayyi'uha. Apa maksud hadis ini?
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa fardu, maka janganlah kamu mencuaikannya. Faradhan faraidah fala tudayyi'an. Memfardukan beberapa fardu, jangan kamu mencuaikannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah Ta'ala telah menetapkan hukumannya, hududnya, batasannya yang telah diturunkan dari langit. Fala ta'taduha. Janganlah kamu melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dia telah mengharamkan beberapa perkara, jangan kamu mencerobohinya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah Ta'ala diam daripada beberapa perkara atau tidak menyebut hukumnya sebagai rahmat kepada kamu, bukan disebabkan dia lupa, maka janganlah kamu sengaja mencari-cari dan bertanya berkenaan tentangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dan lain-lain. Dan hadis ini walaupun hadis yang mempunyai illah iaitu hadis yang mempunyai illah ni ada sebab yang tersembunyi bagi mencacatkan nilai hadis ini. Dia ada dua syarat lah. Iaitu ada kekelaguan ataupun ada benda kesamaran, ada ketersembunyian. Pertama. Yang keduanya, di sini ada kecacatan. Hadis ini mu'allal. Hadis mu'allal dia ada dhaif lah. Untuk kita lebih tahu lagi berkenaan hadis mu'allal ini, kita tengoklah tafsir mustalah hadis oleh Dr. Mahmud At-Tahan. Namun begitu, di sana ada banyak lagi riwayat-riwayat lain yang memperkuatkan hadis ini. Sebagai contoh, Al-Bazzar meriwayatkan dalam sanadnya bahawa, begitu juga Al-Hakim juga meriwayatkan dalam riwayat yang seumpama dengan hadis ini daripada Abu Darda. Dan Al-Bazzar kata isnadnya bagus. Begitu juga Al-Imam Tirmizi meriwayatkan hadis seumpama ini daripada Abu Usman An-Nahdi daripada Sulaiman, sebagaimana yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud daripada hadis Ibn Abbas. Jadi kalau nak tahu ni, kita boleh tengoklah nota kaki buku Syarah di Arba'in Nawawiyah karangan Al-Imam Ibnu Daqiq, Maktabah Surah Al-Islam, ada mentakrijkan hadis ini. Jadi adalah beberapa perkara di sini. Jadi dalam masalah ini, kata-kata yang mensabitkan didahulukan daripada kata-kata yang lain. Okey, baik. Kita tengok terjemahan. Daripada Abu Tha'labah Al-Khushani, Juruthum bin Nashid, daripada Nabi SAW baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan beberapa fardu, maka janganlah kamu menghilangkannya. Itu janganlah kamu mempersia-siakannya ataupun kamu meninggalkannya. Nabi juga ataupun Allah Ta'ala telah menentukan beberapa batasan, jangan kamu melampauinya. Dan Allah Ta'ala juga telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kamu mencabulinya. Dan dia tidak menyatakan hukum tentang sesuatu perkara, jadi janganlah kamu mengoreknya, cuba menyelidiki. Menarik hadis ini tuan-tuan, dan penting untuk kita bincangkan kerana hadis ini adalah di antara hadis Jawami'ul Kalim yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya ringkas tetapi padat. Banyak ulama mengatakan bahawa di antara hadis-hadis yang banyak, tidak ada satu hadis pun seperti hadis ini yang menghimpunkan di antara usul dan furu' agama. Ini disebabkan Nabi SAW telah membahagikan hukum-hukum Allah dalam hadis ini kepada 4 bahagian. Iaitu ada fardu, ada haram, ada hudud. Hudud ini hukum yang telah ditentukan, balasannya dalam Al-Quran. Dan hukum yang didiamkan, yang sengaja didiamkan, yang tidak dihuraikan. Ada 4 perkara. Lalu kalau kita melihat huraian lain seperti Al-Imam Ibnu As-Sam'ani, beliau berkata, sesiapa yang beramal dengannya, sesungguhnya dia mendapat ganjaran pahala dan terselamat daripada siksaan, kerana sesiapa yang menunaikan semua perkara yang difardukan, menjauhi semua perkara yang diharamkan, dan mengambil hudud ataupun hukum Allah tanpa menambah ataupun mengurang, serta tidak mencari-cari hukum yang didiamkan,
maka dia telah menyempurnakan kemuliaan dan menunaikan hak-hak agama. Juga kerana semua perkara yang disyariatkan itu tidak terkeluar dalam bentuk-bentuk yang dinyatakan dalam hadis ini. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Menarik. Sangat menarik kalau kita tengok ada beberapa perkara seperti perkataan-perkataan yang perlu kita berikan perhatian. Sebagai contoh perkataan faradhal faraid. Faradhal faraid. Sedap kita baca kan? Maksudnya apa? Faradhal faraid ini telah memfardukan beberapa fardu, iaitu mewajibkan dan kita mesti melaksanakan. Fala tudayyi'uha, jangan mensia-siakannya, jangan mencuaikannya. Iaitu janganlah kita meninggal atau menangguhkannya sehingga habis waktunya. Tetapi kita lakukanlah sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Wa hadda hududan. Allah Taala telah menentukan hadnya, hududnya. Hudud ni ada orang keliru dan ada orang sensitif. Tak nak dengar hudud ni. Tuan-tuan, apa maksud hudud? Hudud ini pada bahasa dia bermaksud pemisah antara dua benda. Hududul had. Pemisah antara dua benda. Dari segi syarak pula ialah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak. Tujuannya apa? Sebagai penghalang daripada melakukan maksiat. Penghalang, hukuman itu tujuannya supaya orang tak mencuri. Hukuman itu supaya orang tak minum arak. Hukuman itu supaya orang tak berzina. Hukuman itu supaya orang tak murtad. Hukuman itu supaya orang tak membunuh. Hari ini pembunuhan berlaku merata-rata. Zina, pelacuran diiklankan berluasa. Tengok isu sugar book ataupun sugar daddy, sugar mommy dan sebagainya. Kalau dilaksanakan hukuman hudud ini, confirm daripada Allah Ta'ala akan menyekat semua masalah-masalah yang berlaku dalam negara kita, bahkan dalam dunia sekarang. Jadi jangan kita allergic dengan kata-kata seperti ini dan hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, jangan kita melampaunya, jangan kita menambah apa yang diperintahkan oleh Allah, ataupun jangan kita melanggarnya. Jagalah batasan syarak, hudud. Fala tantahikuha, jangan kamu mencerobohinya, jangan kamu melakukannya ataupun mendekatinya. Wasakata an asya, wasakata an asya, Allah diam daripada beberapa perkara. Apa maksud diam di sini? Allah Ta'ala tidak menentukan hukum sama ada wajib ataupun haram. Mengikut pandangan syarak, ianya adalah harus berdasarkan hukum asal. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa pengajaran pada hadis ini? Banyak pengajaran kalau kita tengok pada huraian ini. Antaranya yang pertama, wajib menjaga perkara-perkara fardu. Wajiban kita menjaga perkara-perkara yang fardu dan wajib. Apa maksud perkara fardu? Perkara fardu ialah perkara yang difardukan oleh Allah kepada kita dan ianya wajib dilaksanakan. Apa contoh? Seperti salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa fardu itu ialah semua perkara yang diwajibkan berdasarkan pada dalil syarak, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan lain-lain. Mengikut pandangan ulama mazhab Syafi'i, fardu dan wajib adalah sama, kecuali dalam ibadah haji. Fardu dalam ibadah haji ini seperti tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni sesuatu yang tidak boleh diganti dengan dam atau kita meninggalkan. Fardu dalam ibadah haji. Manakala wajib haji lain. Wajib haji pun adalah sesuatu yang boleh diganti. Seperti tawaf wada. Boleh diganti. Jadi para ulama mazhab Hanafi berbeza dalam mendefinisikan antara fardu dan wajib. Fardu di sisi ulama mazhab Hanafi, mereka kata sesuatu yang sabit berdasarkan kepada dalil yang putus, yang qat'i. Sesuatu yang sabit berdasarkan dalil qat'i, seperti solat, zakat. Manakala wajib pula dia adalah sesuatu yang sabit berdasarkan dalil zanni. Dalil zanni. Contohnya qiyas dengan hadis ahad. Contohnya
zakat fitrah. Zakat fitrah ada kias. Kalau mazhab Syafi'i apa? Mazhab Syafi'i ini kena bayar dengan beras. Mazhab Imam Abu Hanifah ni bayar dengan duit, kias lah kepada nilai. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada perkara-perkara fardu, dia terbagi pada dua bahagian. Yang pertamanya fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Saya selalu dengar ini, wajib ain ni, wajib kifayah. Fardu ain ni apa maksudnya? Fardu ain ini dia mewajibkan sesuatu yang diwajibkan ke atas semua mukallaf untuk melaksanakannya, seperti solat lima waktu, zakat dan puasa. Manakala fardu kifayah. Fardu kifayah ni ialah sebahagian daripada umat Islam yang menyempurnakannya. Maka kalau ada sebahagian umat Islam yang menyempurnakannya, maka semua muslimin yang lain terselamat daripada dosa tidak melaksanakannya. Sekiranya tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka semua orang akan berdosa. Seperti solat jenazah. Ada orang buat, maka yang lain itu gugurlah. Jawab salam, seorang jawab, maka yang lain itu tak jawab, gugurlah. Ataupun buat amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar ni kalau seorang buat, yang lain itu gugur. Tapi kalau semua tak buat, semuanya berdosa. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jelas ya? Okay, baik. Antara pengajaran yang lain daripada hadis ini juga ialah kita tengok yang keduanya menjaga hududullah. Biasa kalau di Kelantan bulan Rejab ni dia akan buat sambutan Hari Hududullah. Dia tak silap saya sejak 15 Rejab dia akan buat sambutan Hududullah. Hari solat, bulan solat dan sebagainya. Sebab bulan Rejab ni bulan difardukan turunnya solat kan. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bagaimana yang kita sebut tadi, hudud ni bermaksud hukuman yang ditentukan tujuannya untuk menghalang daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Contohnya zina, mencuri, minum arak, bunuh, murtad dan sebagainya. Rasulullah SAW telah bersabda kepada Usamah bin Zaid ketika beliau berjumpa dengan baginda untuk membincangkan mengenai seorang perempuan Bani Makhzum yang mencuri. Bila? Pada tahun pembukaan kota Mekah. Baginda bersabda yang bermaksud marahlah kepada Usamah ni. Baginda bersabda, adakah kamu mahu memberi syafaat pada hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah? Dia datang tu nak pujuk Rasulullah supaya ditukarlah, sebab orang daripada Bani Makhzum ni cuba nak cari syafaat lah, cari keringanan, nak jadi orang tengah, siapa yang boleh melembutkan, boleh melenturkan sedikit Rasulullah dalam melaksanakan hukum. Boleh tak ada pilihan lain? Lalu Rasulullah kata, adakah kamu nak memberi syafaat pada hukum-hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah? Apa maksud syafaat? Beri syafaat ni supaya tidak melaksanakannya. Tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri. Inilah yang dikatakan hudud, iaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau mencuri, sabit kesalahannya, tidak ada sebab untuk menghilangkannya, maka dia wajib dilaksanakan sebagaimana yang tadi ditetapkan. Tanpa ada penambahan dan ada pengurangan. Jangan pula kita, orang mencuri, kita pergi potong lengan dia ataupun pukul kepadanya sampai mati dia. Tak. Kalau dia mencuri memang dia salah, sabit, dan kita hanya potong pergelangan tangannya. Bukannya kita pukul sampai lunyai dia, sampai dia cacat semua hidup, lumpuh badannya. Sebab apa? Kena belasah dia orang ramai. Tak boleh. Kita ni terlalu kadang-kadang kita menghukum dengan terlebih, ataupun kita menghukum dengan kurang. Sepatutnya kalau orang mencuri itu potong tangan, tapi kita kata tak apalah, bayar denda lah. Bayar denda. Kalau bayar denda, semua orang akan mencuri. Orang kaya akan mencuri lebih banyak, sebab dia kata boleh bayar denda ni. Kan? Dia curi 1 bilion, dendanya 1 juta oleh mahkamah. Sebab mahkamah kata tak ada denda, dendanya sebanyak 1 juta. Jadi dia tidak ada pengurangan. Jadi hukuman yang adilnya bila dilaksanakan hukum hudud. Okay, ada isu mengenai penambahan dan pengurangan ini. Contohnya mengenai penambahan dalam hukuman minum arak.
Daripada disebat sebanyak 40 kali kepada 80 kali sebatan. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Adakah ini bersalahan dengan dalil? Sebenarnya tidak. Tidaklah bertentangan, kerana sekalipun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman Abu Bakar, mereka membadai dengan hukuman 40 kali sebatan pada zaman itu. Tapi pada zaman Sayyidina Umar, arak ni banyak diminum sebab ramai orang minum arak. Keluasan Islam tu kekuasaan Islam tu ramai. Luas, negara-negara Islam baru dibuka, jadi orang minum arak secara berleluasa. Jadi berleluasa, tak seperti zaman Sayyidina Umar, tak seperti zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar. Maka zaman Sayyidina Umar pun Sayyidina Umar tambah. Zaman Sayyidina Umar, arak banyak diminum dan tidak seperti zaman sebelumnya. Jadi penambahan hukuman itu memang patut dilakukan sebagai penting dan penghalang daripada ia terus berlaku. Dan ini merupakan ijtihad Sayyidina Umar. Ijtihad Sayyidina Umar yang betul dan dibenarkan. Sebab itulah Sayyidina Ali, beliau telah mengupas kata, sesungguhnya kedua-duanya sama ada menambah ataupun tidak menambah, itu adalah sunnah. Kenapa? Berdalilkan kepada arahan Nabi SAW secara khusus supaya mengambil qudwah daripada Sayyidina Umar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ikutilah selepas aku dua orang, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ikutlah orang selepasku, siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian ada lagi arahan khusus, iaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Adalah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk. Jadi dalam isu ni para sahabat bersepakat mengenai penambahan. Boleh tambah. Kata yang asalnya 40 tambah lagi ta'zir ke 40. Dalam isu ni mereka merasa tenang, terutama ketika Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, sesiapa yang minum arak tu maka dia tidak siuman. Jadi sesiapa yang tidak siuman, maka dia berkemungkinan akan menuduh perempuan mukminah melakukan zina. Ataupun hukuman yang terdapat dalam Al-Quran kepada orang yang menuduh orang yang berzina ni ialah sebatan sebanyak 80 kali. Dalam berdasarkan firman Allah, az-zaniyatu waz-zani apa ni? Walladzina yarmuna as-salat thumma lam ya'tu bi arba'at fajliduhum 80 jaldatan. Dalam Quran kata, orang yang menuduh, melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatan dirinya, sekiranya mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum 80 jaldatan, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebat. Dan jangan kamu terima persaksian mereka selama-lamanya, kerana mereka orang-orang yang fasik. Jadi hukuman ataupun ijtihad yang dibuat oleh Sayyidina Umar itu memang ada dalam Al-Quran pun. Dan Sayyidina Umar ni seorang yang mulham, orang yang diberi ilham oleh Allah. Banyak idea ataupun ijtihad Sayyidina Umar itu bertepatan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala mendatangkan Al-Quran menepati ijtihad Sayyidina Umar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, seterusnya, alhamdulillah, terima kasih kepada yang menonton pada pagi ini. Ustaz Salman pada. Apa pengajaran daripada hadis ini? Banyak lagi pengajaran-pengajaran lain. Sebagai contohnya, larangan mendekati dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Ini memanglah sentiasa Allah Ta'ala untuk melahirkan orang yang bertakwa ini, antaranya dengan meninggalkan perkara yang dilarang. Dan perkara-perkara yang dilarang itu, yang diharamkan itu ialah perkara yang jelas berdasarkan kepada dalil-dalil Quran dan sunnah Nabi. Allah Ta'ala melarang daripada mendekati, sebagai contoh, wala taqrabuz zina, ataupun daripada melakukan, ataupun daripada mencerobohi. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sebagai contoh apa? Bersaksi palsu, apa lagi? Makan harta anak yatim, terlibat dengan riba dan sebagainya. Jadi Nabi SAW melarang apa-apa yang disebut dalam Al-Quran, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Semuanya Tuhanku telah mengharamkan perkara-perkara yang keji
sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Darah kamu, harta kamu, maruah kamu adalah haram ke atas kamu daripada mencerobohi. Maksudnya jangan mencerobohi harta, darah, maruah saudara kamu. Jadi kalau sesiapa yang menelitilah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ini dan mengkaji sebab-sebab pengharamannya dengan berfikir, dengan waras, dengan adil, dengan insaf, dia akan mendapati perkara yang diharamkan itu adalah sikit saja, terbatas dan boleh dikira. Bukan semua tak boleh, bukan semua yang diharamkan. Ada benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan dan tidak banyak. Dan perkara-perkara yang diharamkan itu ada perkara yang buruk. Selain daripada perkara-perkara itu, semuanya halal. Semuanya benda yang baik. Semuanya harus dibuat. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibat. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu haramkan perkara-perkara benda-benda yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kamu. Yang halal itu banyak. Yang kita haramkan. Banyaklah benda-benda yang halal. Okay, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Seterusnya, ada juga rahmat Allah tersembunyi dalam hadis ini. Rahmat Allah kepada kita yang tidak dizahirkan. Contohnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas menyebut bahawa terdapat perkara-perkara yang tidak ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada nas, tidak ada dalil yang mewajibkan ataupun mengharamkan ataupun menghalalkannya. Jadi semuanya ini adalah rahmat dan kasihan balas Allah kepada hamba-hambanya. Dan ini merupakan kemaafan. Satu kemaafan daripada Allah. Allah Ta'ala memaafkannya. Sekiranya dilakukan, dia tidak berdosa. Dan sekiranya dilakukan, dia tidak, dan sekiranya ditinggalkan, dia juga tidak berdosa. Jadi dengan tidak menyatakan hukum tersebut, bukanlah merupakan satu kesalahan bagi Allah. Atau Allah Ta'ala lupa nak memberitahu Maha suci Allah daripada semua itu. Wa ma kana rabbuka nasiya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Ta'ala tidak lupa untuk menceritakan. Begitu juga qala ilmuha inda rabbi la yujalliha. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa ketika dalam surah Taha menyebut pengetahuan mengenainya ada di sisi Allah, dan Allah Ta'ala ada di sisi Allah dan tertulis dalam kitab, dan Allah Ta'ala tidak pernah keliru dan juga tidak pernah lupa. Wa ma kana wa la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak pernah sesat dan tidak pernah lupa. Jadi Allah Ta'ala dengan rahmatnya ingin memberikan kita kemaafan. Kalau kita buat pun tak salah, kita tinggal pun tak berdosa. Cuma ada larangan. Larangan kita ni banyak menyoal perkara yang tidak perlu. Mengkaji perkara yang tidak perlu. Ada kemungkinan larangan banyak mengkaji ataupun menyoal dalam hadis ini dikhususkan untuk zaman Nabi SAW sahaja. Kerana banyak mengkaji ataupun banyak menyoal perkara yang tidak disebut oleh Allah kadang-kadang menjadi sebab kesusahan. Bila benda tak ada, kalau kita tanya-tanya, takut benda diturunkan akan menyusahkan. Itu sebenarnya. Kadang-kadang boleh menjadi sebab kesusahan dengan turunnya hukum yang mewajibkan ataupun mengharamkan sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, kamu kena buat haji. Alaikum bil haji. Kamu kena melaksanakan haji. Lalu orang sahabat tanya, Afi kulli amin ya Rasulullah? Setiap tahun ke wahai Rasulullah? Sekarang kamu buat haji.
Afi kulli amin ya Rasulullah. Dia tak tahu kau kena buat Rasulullah. Yalah sunat. Ni buat haji kan. Dia tak tahu aja kan. Tapi kita yang buat haji ni, kenapa dia tak tahu tu? Sampai 3 kali. Kalau aku kata, dia susah bagi kamu. La wajib. Jangan tanya. Kalau kata buat haji tu cukup. Buat haji. Sebab nak buat sekali pun susah dah. Apakah kalau dia tak tahu dengan kotanya, dengan sekarang dengan tutup dengan COVID dan sebagainya, susahlah kita. Jadi, kemungkinan juga di sini kekal dalam keadaan umum. Umum macam itulah. Termasuk dalam larangan ini adalah larangan membebankan diri dalam urusan agama. Sehingga boleh melampaui batas. Nabi SAW bersabda, "Dharuni ma taraktukum fa innama uhlikal ladzina min qablikum kathratu bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Berpadalah dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Sesungguhnya dimusnahkan orang-orang sebelum kamu disebabkan kerana mereka banyak bertanya, banyak menyoal dan banyak mencanggahi nabi-nabi mereka. Bukan pula salah buat menyoal ni, tetapi jangan banyak menyoal perkara yang tidak perlu. Benda yang jelas buat jelas. Soal tujuannya apa soal? Bimbang macam jadi ahli seperti Bani Israel. Benda dah jelas, benda lembu, dia soal, lembu besar ke kecil, tua ke muda, warnanya macam mana. Allah sekali susah untuk mereka. Pada bahu amal kali yaf'alun. Dan sekali mereka sebenarnya juga tapi susah nak cari yang kriteria yang disebutkan itu. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan juga orang dulu mereka ini banyak bertanya dan banyak menyalahi nabi-nabi mereka. Kemudian halakal mutanatti'un. Apa maksud halakal? Musnah. Rasalah, binasalah. Al-mutanatti'un, orang yang mengkaji perkara yang tidak ada kena-mengena dengannya ataupun mendetailkan perkara yang masih jauh dan yang tidak sepatutnya dikaji. Macam mana kalau iftirati ke apa ni panggil? Benda yang tak berlaku tapi dia membebankan diri dia untuk mengkaji benda yang tak berlaku. Macam mana kalau saya belajar kat sini sebagai contoh? Susah tak susah? Macam mana exam, macam mana penceramah, macam mana pensyarah dan sebagainya? Tanya dia, awak dah isi borang ke belum? Awak daftar ke belum? Tak isi borang lagi. Tak payah fikir benda yang kalau borang tak isi lagi, tak payah fikir benda yang susahnya exam dan sebagainya. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam huraian ini Abdullah bin Mas'ud berkata, jauhilah kajian yang tidak sepatutnya. Jauhilah pengkajian yang terlalu mendalam melebihi had sepatutnya. Dan hendaklah kamu bersama kemuliaan, iaitu sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Macam mana para sahabat? Para sahabat ini mereka sentiasa berwaspada daripada banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka sahabat ini tak banyak tanya. Ia banyak tanyanya siapa? Orang Badui. Orang Badui. Mereka suka kalau ada orang Badui datang, tanya Rasulullah, lalu baginda akan menjawab sambil mereka mendengar dan mereka memahaminya. Mereka tak suka tanya banyak, tapi kalau ada orang datang mereka suka dengar dan mereka suka faham. Sebab itu dari kalangan sahabat ada berbeza pemahaman. Okey, termasuk juga dalam pengkajian yang tidak sepatutnya ialah mengkaji perkara-perkara ghaib yang diperintahkan supaya kita beriman dengannya saja. Kita mengimaninya saja tanpa dijelaskan secara terperinci. Ini disebabkan oleh kerana dia boleh membawa kepada ragu-ragu dan syak. Dan juga dia membawa kepada pendustaan. Kita kata azab kubur tu ada. Macam mana ada azab kubur? Kita dah roh, kita dah terpisah daripada pesakit kepada kita. Oh, dia fikir. Dia kaji benda-benda yang di alam lain, di alam barzakh. Dia tak kira alam dunia ni kita samakan alam barzakh. Dia tak fikir macam tu. Jadi kadang-kadang dia kata tak ada azab kubur dan sebagainya. Sedangkan benda tu jelas daripada hadis Nabi. Jadi kalau dia kaji benda-benda yang tak perlu dikaji, detail perkara yang tak perlu didetail, bimbang akan membawa keraguan dan syak. Dan dia boleh
menafikan, mendustakan. Begitulah juga disebut Ibn Ishaq berkata, tidak boleh memikirkan tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Jangan kamu fikir tentang Allah, tapi berfikirlah tentang makhluk Allah. Kan? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semua benda ini akan bertasbih. Tapi kamu tak tahu, walakin la tafqahuna tasbihahu. Kamu tak tahu bagaimana mereka bertasbih. Jadi kita yang fikir tentang Allah, fikirlah tentang kejadian-kejadian Allah. Allah Ta'ala kata, semua benda itu bertasbih kepada Allah. Tapi kamu tak tahu bagaimana mereka tasbih. Kita bertasbih dengan subhanallah. Langit bertasbih, hujan bertasbih, katak bertasbih, binatang bertasbih dengan tasbih-tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Dalam hal ini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahawa Nabi SAW bersabda, Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadha, man khalaqa kadha, hatta yaqulu man khalaqa rabbaka. Fa'idha balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Kalau kita terlalu fikir tentang Allah, tentang kejadian, tentang siapa buat, detail kita nak buat macam mana. Boleh dah fikir, tapi jangan detail. Sebab bimbang, syaitan akan datang kepada kamu, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Lalu syaitan akan datangkan bisikan, siapa yang mencipta ini, siapa mencipta itu. Sehingga last kali dia akan kata, Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala. Siapa pula yang ciptakan Allah? Bila sampai peringkat ni, kita kena A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Berhenti setakat. Sebab syaitan sudah datang. Begitu juga dalam riwayat yang lain. Disebut, dalam riwayat Muslim disebut, La yazalun nasu yatasa'aluna hatta yuqala hadha khalaqallahu al-khalqa. Faman khalaqallah? Faman wajada min dhalika syai'an falyaqul amantu billah. Manusia ni akan sentiasa tanya sehinggalah dikatakan, okey, Allah mencipta makhluk. Siapa pula mencipta Allah? Jadi barang siapa yang sampai ke peringkat ni, maka dia hendaklah berkata, amantu billah. Amantu, aku beriman pada Allah. Berhentilah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, di dalam hadis ini kewajipan melakukan perkara-perkara yang dipadukan. Menjaga hudud Allah, menjauhi segala larangannya, dan tidak mencari-cari apa yang dipadamkan ataupun didiamkan oleh Allah. Dan itu merupakan rahmat kepada manusia. Jadi muslimin muslimat sidang hadirin dikasihi sekalian, cukuplah setakat itu dulu perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, kalau kita dapat mengambil manfaat daripadanya, InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang. Kita sebar-sebarkan ilmu yang ada pada kita. Orang yang menunjukkan kebaikan itu, dia akan dapat pahala juga. Dan sebagaimana disebut dalam hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim disebut, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, tunjuk, dia akan dapat pahala. Dan seperti mana pahala-pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit. Dan kita ni nak perlukan pahala. Bukanlah kita, dalam hadis Nabi SAW bersabda, bila mati anak Adam ini, amalnya akan terputus. Kecuali 3 lah pahala yang berterusan, saham berterusan, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, ataupun anak soleh yang mendoakan untuknya. Jadi mudah-mudahan kita ini jadilah orang yang berkongsi ilmu, mengajak pada ilmu. Dan juga dalam dunia ni, tak ada benda yang kita nak cari. Kalau kita kaya pun, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Illa zikrullah ta'ala. Wa ma walahu. Wa 'aliman aw muta'alliman. Semua akan terlaknat kecuali zikir pada Allah. Dan orang yang berzikir, orang alim dan orang yang belajar. Jadi mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan orang yang belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan. Aku qawli hadza. Astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan
Doa a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa' wal adwa' ya sami'ad du'a. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta maaf apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tak baik pada diri saya sendiri. Kita jumpa lagi إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.